Bismillahirrahmanirrahim, saudara-saudari yang dimuliakan. Bagaimana sifat ibadur rahman yang ke-8 ini, iaitulah mereka yang menjauhi zina, mampu untuk memberi sumbang bakti dan berkhidmat kepada kemakmuran negara. Dan alhamdulillah bulan ini, bulan Ogos tau. Bulan Ogos biasanya kita kenal dengan bulan kemerdekaan. Tempat tanah tumpah darah kita ini, kita sangat sayang, kita kasihi tanah air kita kerana di sinilah kita membesar. Di sini juga kita mengenal erti jasa, budi, pengorbanan dan sebagainya. Dan kita mahukan anak-anak kita, generasi kita meneruskan kemakmuran, keharmonian, keamanan, malah mendapat barakah daripada setiap tahun ke tahun yang akan datang. Jadi kita tidak mahu gelombang perjalanan pembangunan kita ini bertambah merosot, tetapi dia bertambah meningkat. Kerana hakikatnya orang yang beriman, dia akan lebih baik daripada hari yang semalam. Baik, antara perkara sebagai selaku ibadur rahman, ya, hamba-hamba yang mencari redha ar-Rahman, redha Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sikapnya yang menjauhi zina, bagaimana mereka boleh berbakti kepada negara, kepada masyarakat? Tuan-puan, negara yang makmur, dia datang hasil daripada masyarakat yang harmoni, kan? Negara yang makmur tak mungkin kita akan dapat masyarakat yang kucak-kacir. Negara itu menjadi makmur kerana warga negara dia. Dan masyarakat yang harmoni adalah datang daripada keluarga-keluarga yang sihat, keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang mempunyai nilai-nilai kepekaan, kepedulian dan kebertanggungjawabban yang tinggi. Dan setiap, dengan mudah kata, baiklah keluarga, maka baiklah masyarakat. So kalaulah keluarga itu baik, masyarakat akan jadi baik. Apa akan jadi pada negara? Oh, sudah tentu negara akan menjadi harmoni, menjadi makmur. Dan ini yang kita mahukan. Dan sebab itu tuan-puan, Rasulullah SAW sangat menitik beratkan tentang pembangunan keluarga. Dan kita pun tahu di dalam Al-Quran ada satu surah yang kita kenal sebagai surah Ali Imran. Jadi ini surah bertemakan keluarga. Maka keluarga jugalah yang boleh membantu melindungi anak-anak kita daripada unsur zina, perzinaan dan sebagainya. Dan bila mereka tidak mempunyai masalah dalam perzinaan ataupun terjebak dalam gejala sosial, perzinaan dan sebagainya, maka perkara yang kita sebut itu, iaitu kebertanggungjawabban, akan muncul dalam diri mereka. Mereka mampu menahan diri mereka, mampu menahan nafsu mereka, dan mereka ada rasa amanah. Mereka tidak mahu berlaku khianat terhadap sesama manusia. Dan apabila mereka memandang sesama sendiri, sesama individu, mereka pandang dengan penuh kasih sayang dan meletakkan diri mereka di tempat insan-insan di hadapan mereka. Jadi ini merupakan satu empati dan juga ihsan yang cukup tinggi, ya. Dan empati serta ihsan yang cukup tinggi berbekal dalam jiwa mereka, personaliti mereka, rumah mereka. Tuan-tuan puan-puan bayangkan, insan-insan yang keluar daripada keluarga-keluarga ini, daripada masyarakat ini, mereka adalah insan-insan yang bertanggungjawab. Mereka insan-insan yang mempunyai sifat kemanusiaan dan keinsanan. Maka mereka akan sentiasa memberi, dan mereka sentiasa melakukan kerja tugas dengan penuh amanah, dengan penuh adil, dengan penuh pengharapan, kebaikan yang banyak. Jadi inilah impian kita. Jadi ibadur rahman, kita berada di dalam satu keadaan ataupun ruang di mana masa kita sangat suntuk, dan kita harus benar-benar menunjukkan diri kita ini merupakan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seandainya perzinaan berlaku, tuan-puan, masa kita habis pada menguruskan bab perzinaan saja. Contoh, kalau dah berlaku, apa yang terjadi? Berlaku mengandung, berlaku urusan kita dengan keluarga lain, ya. Jadi masalah-masalah rentetan daripadanya harus diselesaikan, dan kita ini sibuk untuk menguruskan perkara tersebut ataupun jenayah tersebut, berbanding kita meletakkan seluruh tenaga kita untuk membina masyarakat dan negara. Dan bukan senang, tuan-puan. Kalau sebutlah jenayah zina ini, dia bukan boleh selesaikan dalam masa sebulan 2 bulan. Belum tentu. Kalaulah mengandung, 9 bulan, tuan-puan, kena tunggu. Hampir setahun. Dan kemudian bila lahir lagi,
nak tentukan itu dan ini, nama dan sebagainya kan, dan pemulihannya. Jadi kita sibuk menguruskan hal yang tidak sepatutnya kita fokus, dan kita tertinggal perkara yang sepatutnya kita fokus. Iaitulah kita nak membina negara kita negara yang baik, ya, dari sudut pendidikannya, daripada sudut ekonominya, daripada sudut kemasyarakatannya, daripada sudut ilmu dan sebagainya, tuan-puan. Jadi marilah kita sama-sama membina dan juga menyumbang bakti yang terbaik buat negara kita, hanya mungkin dengan langkah yang pertama, menjaga diri, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita daripada gejala sosial yang bernama zina.